Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 30 November 23, kita teruskan pengajian kita dalam siri tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang kedua, siri yang ke-62. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 204 sehingga 207. 204 sehingga 207. Ayat ini bincang tentang apa? Tentang gaya munafik pandai bercakap. Oh, kalau kita tengok dia bercakap, wali besar, macam pejuang Islam tulen di mulutnya, tapi hati dia penuh dengan dendam kusumat terhadap Islam. Benci dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tak suka dia dengan sunnah Nabi. Itulah yang kita mengatakan berbahayanya puak-puak mulut manis, hati busuk. Kemudian Allah Ta'ala dedahkan hatinya penuh dengan pembohongan dan diikuti dengan sifat anafah, sombong. Tak boleh ditegur, bila tegur dia melenting. Maka Allah SWT ajar kepada kita sifat yang baik, iaitulah orang yang mencari keredaan Allah Azza wa Jalla semata-mata dalam gerak kerja dia, dalam kerja buat dia. Kita kata itulah yang kita nak cari biiznillahi Azza wa Jalla. Mari kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya. Muka surat 63, pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman Jawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Balik kepada ayat kita, ayat 204. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ayat 204 tu kan. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dan di antara manusia ada orang yang tutur katanya mengenai hal kehidupan dunia manis, fasih,
Kalau kita dengar, tengangor kita. Boleh meleleh hai liu kita dengar dia cakap. Hebat. Dengan gaya bahasa yang hebat, dengan penggunaan bahasa yang tinggi, jadi kagumlah kita. Itu dia panggil petah bercakap. Tapi untuk apa? Untuk tertarik dalam perkara dunia. Dan ia bersumpah dengan mengatakan bahawa Allah menjadi saksi atas apa yang ada dalam hatinya. Sedap. Padahal ia adalah orang yang sangat-sangat keras permusuhannya kepadamu. Tengok nota di bawah. Yakni ia berperi-peri. Berperi itu belajar tulis bersungguh-sungguh. Berperi makna bersungguh-sungguh, bersumpah dengan nama Allah bahawa ia adalah benar. Saya ni orang benar. Bagaimana tutur katanya, demikian pula isi hatinya. Bagaimana pula isi hati dia? Padahal keadaan yang sebenar adalah sebaliknya, bahkan lebih buruk lagi. Itulah dia sifat munafik. Pepak di luar, lencong di dalam, kata orang. Comel luar, buruk dalam. Itu bahasa Kelantan. Orang munafik ni comel di luar, buruk di dalam. Na'udzubillah. Munasabah ayat. Tulis pelajar, munasabatul ayat. Munasabah ayat ini Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lepas, annan nas fil haji sinfan. Orang yang pergi haji ada dua kategori. Kategori yang pertama, doa minta nak barang-barang dunia saja. Nak kesenangan dunia, nak macam-macam permintaan dunia. Ada orang yang cerdik, dia minta dua-dua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Dan Allah Ta'ala nyatakan pula tujuan ibadat itu, ibadat haji, melontar, tawaf, sa'i, wukuf, mabit, semua itu dilakukan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tempat kita bertakwa di mana? Mahallut taqwa huwal qalbu lal lisan. Tempat takwa itu dalam hati, bukan atas lidah semata-mata. Lidah ni hanya wasilah untuk nak menyatakan apa dalam hati. Hati kita nak, lidah cakap saya nak. Hati tak nak, hati tak say, lidah kata hamba tak say. Wahuna, dalam ayat ini, ayat yang kita baca hari ini, zakara sinfaini akharain. Allah Ta'ala sebut dua kumpulan pula dalam neraca timbangan takwa. Siapa dia? Munafik yang pura-pura beriman, menzahirkan apa yang zahir di mulut, tapi tidak menzahirkan apa yang terkandung dalam hati, dalam batin. Yang kedua, mukmin mukhlis, orang mukmin yang ikhlas dalam amalannya. Ia bertari mardatillah, ia menuntut keredaan Allah semata-mata. Kita apa yang kita buat kerja, kita nak minta apa? Kita nak minta keredaan Allah. Kita tak mahu manusia punya, sebab manusia ni terhad dia punya. Dia sayang kita waktu dia baik, dia puji kita waktu dia suka. Tapi waktu dia lompat ke kawasan lain, dia benci kita, macam-macam dia buat. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, dia panggil zaman kita hidup ni zaman fitnah yang begitu dahsyat. Kenapa anda kata fitnah dahsyat? Sebab orang boleh buat fitnah dengan hujung jari. Dia bangun pukul 2 pagi, 3 pagi, nak orang dia tulis. Dia ambil kata-kata buruk, dilemparkan kepada orang, orang pun sebar seluruh dunia. Tuduhan tersebut berjalan seluruh dunia. Walaupun begitu, dia tak akan lepas. Dia kena bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita duk tengok di Facebook, orang ni kata ke orang tu, orang ni kata ke orang ni, orang buat tuduhan-tuduhan. Lebih-lebih lagi kepada pendakwah, orang yang kita kenal dia,
Jangan lupa, jangan bakhil. Terus bertanya, jangan terus percaya. Kita tahu orang ni, nombor telefon kita ada. Kita ada ikut dia punya pengajian atau WhatsApp ustaz, ni orang tuduh awak gini-gini. Apa jawapan? Boleh je kita jawab. Ni tak tahan kita pula, Allah silap aku mengaji dengan dia, silap aku berkawan dengan dia, rupanya ni perangai. Kita tak tabayun, kita hanya tibayun. Dengar orang kata pakai tibai selalu. Kita sepatutnya kita tanya khabar dulu, kita betulkan dulu dia punya maklumat, barulah kita ambil tindakan. Jadi untuk menyelamatkan keadaan muslimin dan muslimat di alam nyata, di alam maya, apa saja yang kita tengok orang buat fitnah kepada orang-orang yang kita kenali, lebih-lebih lagi kepada guru kita, lebih-lebih lagi kepada pendakwah-pendakwah ataupun kepada kawan-kawan kita, manakala tengok fitnah tu, sama ada kita hapuskan, delete, ataupun kita minta tabayun, minta penjelasan, itu yang selamat insya-Allah. Sebab main yang munafik ni bahaya. Kerja dia nak porak-perandakan orang, nak pecah belahkan orang. Itu je kerja dia. Tengok orang nampak ada kejayaan, dengki datang. Tengok nampak orang ni dapat sambutan, mulalah nak ngenak, nak kacau. Kita mengatakan itu mainan syaitan, mainan iblis yang cukup licik untuk nak khianat pada kita. Jadi kita orang cerdik ni, yang duk tadabbur Quran ni, jangan mudah terperangkap, jangan mudah terkesan dengan fitnah yang dimainkan. Kalau tidak, apa faedah kita tabayun, apa faedah kita tadabbur kalau tidak ada tabayun dan tidak ada penjelasan. Baik, tengok ni, bahasa ayat yang Tuhan gunakan menakutkan kita. Wa minan nas, dan di antara manusia. Jadi ulama tadabbur kata, ulama tafsir kata manusia di sini al munafiqin, puak-puak munafik. Allahu akbar. Munafik ni tak usahkah kita kagum. Nabi sallallahu alaihi wasallam kagum juga dengan puak-puak, dengan cakapan puak dia tu manis. Kata orang lembut gigi dari lidah. Puak munafik ni lembut gigi dari lidah. Bahasa dia, penampilan dia, kata-kata dia, fatu'jibuka fasahatu. Allah kata mengagum ya Muhammad sallallahu dengan kefasihan cakapan munafik. Tapi mereka lebih bercakap tentang hal-hal dunia, dia tak cakap hak akhirat mana. Ataupun mereka menzahirkan mereka sokong Islam, membela Islam, bela Nabi, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua zahir, dia panggil kosmetik je. Tapi hakikat sebenarnya mereka benci, tak suka kepada Islam. Nah, ini munafik. Jadi kita semoklah hati kita ni. Kita semok hati kita. Kita ni suka kepada siapa? Suka kepada Islam ni zahir dengan batin? Alhamdulillah. Suka zahir saja? Innalillah. Baik, tengok ayat yang kedua. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbih. Selain daripada cakapan manis, mereka juga bersumpah, Allah saksi apa yang ada dalam hati kita. Allahu akbar. Dia sumpah-sumpah ni mainan munafik ini. Munafik ini dia panggil spesies sesumpah. Awak kena apa dia hayawan sesumpah? Kena. Gapo dia orang panggil? Pokko. Sesumpah tu bahasa Kelantan kata pokko. Dia boleh bertukar. Dia duduk sini, cinta Nabi. Dia lompat ke sebelah, cinta kepada puak-puak kafir pula. Jadi itu dia panggil pokko ataupun sesumpah. Kerja dia bersumpah, nak meyakinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk nak meyakinkan kita umat Islam hari ni pun sumpah. Jadi pasal itulah kita nasihat kita para pendakwah kita umat Islam ni, jangan suka bermain dengan sumpah-sumpah. Sebab sumpah itu kita bermain dengan nama Allah, kata dengan nama Allah tapi dalam hati nak buat benda lain. Jangan sekali-kali. Wa huwa kazibun fi zalik. Dia bohong
fahuwa fil haqiqati yubarizullah, sebenarnya dia lawan Allah dengan hati dia, tapi dia zahir cinta kepada Nabi dengan mulut dia. Tulis pelajar, ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Al-Munafiqun ayat 1 hingga ayat 4. Tanda ni, Munafiqun, surah Al-Munafiqun ayat 1 hingga 4. Iza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhazu aymanahum, sampai ke akhir ayat. Maknanya dia mari bersumpah depan Nabi, dia beriman, dia taat, dia tuan-tuan baca ayat Munafiqun 1 hingga 4. Mari kita baca ayat ni. Wa huwa aladdul khisam, padahal adalah ia orang yang sangat keras permusuhan pada kamu. Dia benci sangat-sangat. Yushhidullah ta'ala ala annahu muhiqqun fi qawlihi dhalik, dia kata Tuhan tahu, Allah saksi dia benar dalam cakapan dia, tapi Allah Ta'ala dedahkan bahawa mereka ini sangat kuat permusuhannya, sangat kuat mujadilan bil batil, bermujadalah dengan benda batil, wa natiqan bizur, dan kata-kata bohong, dusta, ucapan dia bohong, cakapan dia belawak, apa saja yang dia buat semuanya tidak betul belaka, itu kita kata. Dan dia kuat bermujadalah, kuat balah dengan orang, kuat berkelahi, kuat berdebat. Itu kerja munafik. Kerja dia tak ada kerja lain. Ada poin sikit dia jumpa, dia karah, tulis, sebarkan, nak suruh orang benci kepada pendakwah, nak suruh orang benci kepada umat Islam, dan macam-macam kerenah yang dibuat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna abghadar rijal ila al-aladul khasim, orang yang paling dibenci oleh Allah Taala iaitulah orang yang kuat berkelahi, keluar balah, keluar berbantah. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi dia kuat berkelahi, aladul khasim, suka berbantah, suka balah, suka duduk menyebar-nyebarkan benda-benda fitnah. Ini dipanggil puak munafik. Na'udzubillah. Maka munafik itu aswa'ul mukhasimin, orang yang paling kuat berkelahi, berdebat, iaitulah munafik. Satu lagi hadis ini dalam Bukhari, wal lafzu lahu wa Muslim, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'u khilalin man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat perangai. Tanda pelajar, 4 perangai ni, siapa dia ada dalam diri dia perangai ni, maka dia munafik khalis, munafik sengoti. Tulis pelajar, munafik dalam sudut amali. Dia munafik ada 2, satu munafik i'tiqadi, itu yang kafir, hal di atas tu, hal tu munafik i'tiqadi. Yang kedua ni dipanggil munafik amali. Munafik amali ni dia boleh pakai dua-dua. Munafik kafir pun buat benda ni, munafik amali pun buat juga benda ni. Cuma munafik amali ni dia tidak kafir, tapi dia buat dosa besar. Dia masih lagi dalam kelompok kita orang Islam. Kita pun jangan duduk sedap hati lah. Orang tu orang ni takut kata orang 1 jari tunjuk ke depan, 4 jari ke belakang tengok kita. Ingat mulai itu falsafah. 1 jari ke depan, berapa jari tunjuk kita? 4, marilah kita. Awal. Hati-hati. Tulis. Siapa dia ada 4 perkara ini, maka dia munafik khalis. Munafik tulis. 1, man idza haddatsa kadzaba. Bila dia bercakap, bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji, dia tak tunai janji. Janji kelaut, kata budak-budak sekarang. Yang ketiga, wa idza ahada ghadar.
bila dia buat perjanjian dia tipu. Buat perjanjian molek ni, tanda tangan, bersaksi lagi, sumpah pula tu, sumpah dia janji tapi tipu. Itu munafik. Wa iza khasama fajara, bila dia berdebat, bila dia berbahas, bila dia debat, dia nak benar, dia bukan cari kebenaran. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yad'aha. Siapa dia ada satu je, satu daripada sifat ini, maka dia ada satu sifat munafik. Ada empat-empat, na'udzubillah, lagi banyak. Hatta yad'aha, sehingga dia tinggalkan sifat buruk ini, tinggal sifat buruk ni, barulah dia balik semula kepada iman yang mantap. Hadzal hadis rawahul Bukhari wal lafzu lahu Muslim. Baik, kita pergi pada ayat yang kedua. Ayat 205. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Kemudian apabila ia pergi dengan mendapat hajatnya, dia pergi dapat hajat dia, projek hal dia nak dah boleh, berusahalah ia di bumi untuk melakukan bencana padanya. Kan? Ni. Ai kama anna maqalata mu'waj. Mudahlah kata-kata dia tak betul. I'tiqad dia fasid. I'tiqad pun jahat. Perangai pula huduh puak-puak ni. Bila dia mari cakap kita kagum dengan cakapan dia. Bila dia pergi jalan muka bumi, dia ada usaha untuk menyebarkan kekufuran dia kepada masyarakat. Bisik sana, bisik sini, nak suruh orang ragu pada Nabi SAW, tak percaya pada Nabi, tak mau ikut sunnah Nabi SAW. Wazulmu, dia melakukan kezaliman, dan dia melakukan maksiat-maksiat, ataupun menakut-nakutkan orang, macam-macam perangai. Dan merekalah pelopor, penganjur maksiat. Pesta sana, pesta sini. Saya selalu ingat tuan-tuan dan puan-puan yang ada kuasa menentukan pesta-pesta ni boleh buat tak boleh buat, kena tegas. Jangan duduk orang mari minta nak buat benda lain. Buat mari berjoget orang miskin. Miskin apa? Miskin tak cukup kain ke baju. Tu orang miskin nama dia. Baju tak cukup sai, kain tak cukup, belah sana belah sini. Ini semua ni kejahatan yang dibuat oleh orang-orang yang bukan Islam dan orang munafik dalam negara Islam. Kalau tengok penganjur-penganjur tu, nama Islam tu, tapi kita nak kata dia ni munafik, jangan. Dengar ni pelajar-pelajar, kita di sini manhaj Ahlus Sunnah, kita tidak mengkafirkan orang, kita tidak memfasikkan orang, kita tidak lagi mengatakan orang tu orang ni, jangan. Cuma kita boleh kata sifat menipu ni, janji tak betul ni, sifat munafik. Tapi bila kita tengok orang ni menipu, jangan kata mu ni bapak munafik, jangan. Orang buat gini-gini kafir, lepas tu kita pergi tok atas kepala, tidak. Kalau siapa dia buat tuduhan bahawa kita sini duk ajar orang mengkafirkan, satu tuduhan yang jahat, dia sebenarnya mengkafirkan orang. Tak ada manhaj kita, dipanggil manhaj Ahlus Sunnah. Manhaj Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan orang. Mudah-mudah dia kena iqamatul hujjah dulu, kena bawa ke mahkamah dulu, barulah dikata, setelah dinasihat, setelah dia hujahkan. Bukan senang, bukan mudah. Ini senang-senang tuduh orang tu mengkafirkan, kita kata jangan main-main. Cuma kita kena bagi tahu bahawa ini perbuatan salah. Penganjur-penganjur yang dianjurkan maksiat ni, dalam negara Islam ni munafik je yang suka menganjurkan maksiat dan majlis mungkar. Orang Islam tak ada. Tapi penganjur zaman kita ni cerdik macam mana? Cerdik dia buat kosmetik. Pesta kita ni walaupun tapi ada tempat solat. Nak kata apa? Ini jaga bahaya ni.
Oh, solat situ boleh solat weh. Jangan main. Jadi atas nama solat juga, lepas pada solat melompat. Di mana ruh solat? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah kata solat itu menghalang kamu daripada buat benda keji, benda munkar. Ni mungkin solat tempat munkar dengan niat nak melompat. Sekali dengan orang putih hak mabuk arak tu. Allahu akbar. Inilah dia panggil normalisasi budaya ni, mainan munafik untuk nak merusakkan masyarakat. Wal iazubillah, kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Tengok ayat. Wa yuhlikal harsa wan nasl, dan membinasakan tanaman-tanaman dan keturunan binatang ternak dan manusia. Jadi binasa ni dua. Kebinasaan atas dunia dua. Satu binasa dengan buat maksiat, membinasakan akhlak orang. Satu lagi binasa merusakkan bumi ni. Setengah orang ni, kalau dia boleh kawasan, contohnya kawasan tebal pokok, kawasan balok, kawasan apa, dia kan nak. Orang bagi kawasan ni, dia ambil kawasan lain. Hutan-hutan yang ada ni tak payah ditebang, habis ni sodok belaka. Dia kaut semua benda sampai berlakunya kerusakan kepada muka bumi. Tadahan air tak menjadi tadahan, habis jadi banjir. Sungai-sungai kita menjadi teh susu belaka. Kita kata itu kerusakan yang dibuat oleh orang. Jangan buat. Ini bahaya. Jadi mereka juga merusakkan tanaman, merusakkan keturunan hayawan-hayawan dengan macam-macam dia buat. Di antara kerusakan yang kita nampak besarnya, orang pergi menubur ikan. Kalau kau nak ambil ikan, bawa pukat, bawa pancing, bawa bubu, tak apa. Ni ambil bom, racun, mati habis segala keturunan ikan dalam laut, dalam sungai. Ini perangai. Itu di antara ini dia panggil yuhlikal har wan nas. Keturunan hayawan tu mati habis dengan sebab puah-puah ni. Jangan main. Tulis pelajar. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah kata zahirnya kerusakan di muka bumi dengan di lautan ini dengan sebab tangan manusia. Punah habis. Dalam laut dia panggil batu karang, ekosistem apa benda tu punah habis. Nyepakak dia panggil ni pukak gergasi ni, tarik semua benda. Jadi menyebabkan rumah-rumah ikan rusak habis. Manusia dia kira nak untung dia je, dia tak kira kepada tidak fikir pada masa depan penggunaan laut dan sebagainya. Maka Allah bagi amaran, wallahu la yuhibbul fasad. Sedang Allah tidak suka kepada bencana kerusakan. Tuhan tak suka orang kerusakan atas muka bumi ini, Tuhan tak suka. Inna Allah ta'ala yuhibbu tilkal af'al. Allah Ta'ala tak suka buat kerusakan, buat bencana. Walaupun dia ni cakap baik, mulut manis, lembek gigi dari lidah, tapi hati busuk, kita kata ini manusia yang bermasalah. Manusia yang bermasalah. Allahu Akbar. Mari ayat 206. Dia kadang-kadang musuh-musuh ni dia duduk sekali dengan kita. Itu lagi dahsyat. Lepas tu dia pergi buat fitnah pada kita. Kita berkawan dengan dia baik-baik, ajar molek-molek, tapi dia pergi buat fitnah pada orang, menyebarkan benda-benda yang tidak baik, yang tidak benar. Ini dia panggil musuh dalam selimut. Cukup berbahaya, lebih bahaya daripada musuh di luar selimut. Ayat 206. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil ism fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Dan apabila dikatakan kepada mereka, bertakwalah engkau kepada Allah, mana orang lagi nasihat dia, mu takut kepada Allah Ta'ala. Apa dia jawab? Akhadhathul izzatu bil ismi.
timbullah kesombongan dengan meneruskan dosa laku. Bila kita pergi nasihat dia, tinggallah benda tak baik ni, dia buat kufur, maksiat, zalim, duk merosakkan bumi-bumi ni, apa benda awak ni, duk merosakkan budaya, merosakkan masyarakat ni, apa benda? Dia jawab, akhadatul izzati bil al-izzatu bil ismi, dia bangga, sombong. Tengok dia, timbullah kesombongan dengan meneruskan dosa yang lakukan. Apa awak peduli? Bila kita nasihat dia, dia celak mata kita. You apa problem awak? Siapa awak? Peduli apa? Ini kita punya projek. Projek tamadun, projek kemanusiaan, projek sebenarnya projek nak merosakkan masyarakat, nak merosakkan bumi ini, tapi duk projek-projek. Ini manusia yang tidak baik. Ini di antara kerusakan yang berlaku. Allah kata apa? Fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Allahu akbar. Oleh itu, padalah ia menerima balasan azab neraka Jahannam, dan demi sesungguhnya neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Jadi kafahu uqubatan min ghayyihi wa dalalihi, cukuplah orang yang jahat ni, orang yang sesat ni, Allah Ta'ala campak dia dalam neraka sebaik seburuk-buruk tempat, iaitu dalam neraka yang akan dihumban, campak ke dalam tempat yang dia tak akan keluar lagi. Bagi orang yang kafir tak akan keluar, munafik tulen tak keluar, kecuali orang beriman ada sifat nifak amali dalam hati dia, dalam perbuatan dia, maka orang ini dibakar, kemudian dia masuk semula, keluar balik dari neraka ke syurga setelah melalui proses pembakaran yang cukup dahsyat. Jangan hidup mikirlah kita, tak apa, sekejap je tu, sekejap. Neraka ni sekali kena selam, tak ada dah nikmat atas dunia yang kita milik selama ni, tak ada. Apalagi kalau kena azab. Kita dengar apa takut, tapi orang hati tak beriman, mana dia takut? Orang munafik dia ketawa dengar cerita azab ni. Orang beriman dengar cerita azab menangis, orang munafik dengar cerita azab ketawa. Muhammad kelentong. Itu bahasa dia. Tapi mari depan manis. Mari depan cakap manis. Allahu akbar. Lembek gigi dari lidah. Belakang apa dia tak kata kita. Ni kita bimbang juga kita ni. Kawan-kawan kita sendiri kadang-kadang depan baik, orang yang kita kenal depan nampak hormat, belakang nya, orang Kelantan kata. Apa dia bahasa nya ni? Pukul lah, kutuk belakang. Depan baik, belakang henja. Henja ni maknanya kutuk. Ada tak kawan-kawan lagu ni? Kalau ada gini, Allahu akbar, dia panggil munafik amali, bermuka-muka dengan kita. Jadi tuan-tuan kena apa ni? Kena ingatlah, munafik amali lain, munafik i'tiqadi lain. Dia panggil munafik i'tiqadi tu kafir dalam hati, Islam di luar. Munafik amali, Islam ada dalam hati, tapi perangai itu buruk, perangai menipu. Orang istilah begini, talam dua muka. Bahasa Arab kata zul wajhaini, orang yang ada dua wajah, depan lain belakang lain. Jadi kita, Allah kata cukuplah neraka Jahannam tempat masuk, tempat dudukmu, dengan munafikmu, dengan kejahatanmu pada duduk situ. Mari kita tutup ayat ini dengan orang baik. Ayat 207, insya-Allah kitalah di kalangan mereka yang akan masuk dalam ayat ini biiznillah azza wa jalla. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad.
Dan di antara manusia ada yang mengorbankan, menjual dirinya kepada Allah Azza wa Jalla kerana mencari keridaan Allah semata-mata. Mana kita ibarat kata kita jual diri kita untuk Allah. Aku korbankan diri aku ni untuk Allah. Kita korbankan diri kita ni untuk menegakkan sunnah. Di saat orang lain macam-macam rekaan amalan dia orang buat, bila kita nak tegakkan sunnah, macam-macam orang kata, macam-macam orang buat, macam-macam orang sebarkan, kita kata biarkanlah. Allah Ta'ala akan muhasabah kita di dunia, hisab kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kata orang, kalau kita nak ikut semua perbuatan orang, semua orang apa yang kita kata, kita tak boleh buat kerja. Kata di para pendakwah, seperti kemuncuk di tepi jalan. Tak kena kemuncuk, kena pada lekat di luar tu, kita lalu lekat. Jadi kalau kita duduk kutip kemuncuk, ya, tak jalan lah kita. Jalan dua langkah, Allah kemuncuk pula. Kita biarkan dulu pergi sampai ke hujung sana, kita buang, bersihkan dia. Tapi gatal lah dulu tengah jalan tu. Ibarat katanya kerenah-kerenah penentang yang tak suka kepada sunnah, tak suka pada dakwah ni, macam-macam dia buat, kita kata biarkan dulu. Kita teruskan perjalanan dakwah kita. Ada masa kita bersihkan, tak ada masa kita sabar, apa boleh buat. Itu ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jadi ada orang yang mengorbankan diri dia. Yashri, tuan-tuan kena tengok, hani yashri, dia ada dua, yashri, yashtari. Yashri dia jual, yashtari dia beli. Mana ayat yang kita orang yang beriman, dia jual diri dia kepada Allah untuk menegakkan agama Allah dan menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka telah mengorbankan masa, tenaga, harta benda semata-mata untuk apa? Ibtigha amardatillah, untuk mencari keridaan Allah semata-mata. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang ini. Biarlah orang nak kata apa, biarlah orang nak celah, nak sebarkan apa-apa cerita, tapi yang kita nak apa dia? Kita nak korbankan diri kita untuk Quran, untuk sunnah, untuk memberi kepahaman kepada masyarakat biiznillahi azza wa jalla. Apa-apa yang berlaku, kullu syai'in biqada'in wa qadar. Semua yang berlaku itu dengan takdir Allah azza wa jalla. Kita buatlah secara mana pun, orang nak marah tetap marah. Ada setengah orang ni dia komen, dia kata, Ustaz, uslub awak tak betul, sebab tu orang marah. Sedap juga dia punya komen. Dia kata uslub, gaya dakwah awak tak betul, sebab tu orang marah. Kita kata kata-kata ni betul tak betul? Mungkin uslub kita salah, orang marah. Ataupun uslub kita betul, tapi dia tu yang salah. Orang yang paling betul dakwah dia, paling berhikmah dakwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah orang tak marah Nabi? Kena halau keluar dari Mekah kerana akidah, kerana nak membetulkan tauhid. Jadi kita mengatakan bahawa jangan kata lagu tu, jangan tuduh, uslub awak tak betul, orang marah. Habis Nabi paling betul, orang marah. Jadi orang marah kita ni sama ada kita tak betul atau dia tak betul. Dua tu ya. Baik, di akhir ayat Allah kata apa? Wallahu raufum bil ibad. Dan Allah pula amat belah kasihan kepada hamba-hamba dia. Rahmat Allah Ta'ala luas. Bagi hamba-hamba yang beriman, Allah Ta'ala sayang. Lebih-lebih lagi kepada orang yang telah menjualkan dirinya. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dijual diri, di mana kita infakkan diri kita, infakkan harta benda kita untuk Allah Azza wa Jalla. Maka itu yang kita kata, kita mencari keridaan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pagi ini tidak panjang ayat. Boleh je nak cerita tentang munafiki panjang, tapi memahami setiap ayat itu maksud dia cukup untuk peringkat kita
peringkat permulaan tafsir. Kalau nak tafsir panjang, kita buka Ibnu Katsir, panjanglah pendapat tu riwayat ni. Tapi untuk kita nak faham makna ayat, alhamdulillah bagi anaknya setakat ni sudah cukup. Cukup tak cukup untuk faham ayat? Boleh cukup. Nah, sekarang kita berpindah kepada mencari al-fawaidul khamsah. Faedah yang 5 kita cari dalam ayat yang kita baca ini, insya-Allah. Tulis pelajar. Yang pertama, faedah al-faidatul ula, faedah yang pertama, ayat yang kita baca tadi, wa minan nasi man yu'jibuka qawlu fil hayatid dunya, ada orang yang kita kagum dengan bahasa dia, penampilan dia, pakaian dia smart. Sama ada dia pakai moden, tak, dengan kod lagi, dengan koci enda lagi, dengan topi lagi, ataupun gaya ulama, jubah, serban, pakai ridak. Kita pakai ridak tak ada masalah apa. Tapi kadang-kadang lebih sangat, nak tunjuk warak tu lebih sangat. Kita tahu perangai dia buruk, tapi penampilan, gaya tu. Skema ni hodok minta duit dengan orang ni, pelaburan di Mekah. Katanya orang tengok dia wali besar dengan gaya pakaian tu. Pelabur ada 10,000, ada 100,000. Ada seorang makcik tu, dia jumpa dengan saya, dia kata, dia tak banyak ustaz. Berapa? 240. Kawan saya 500. Kata 240 tak banyak dia. Sebab dia bangga kawan dia kena tipu 500, dia 240. Kata bodoh belaka dua-dua ni. Kena tipu. 240 tak banyak. Kalau pergi buat pondok kita boleh apa-apa buah dah. Wakaf lillahi ta'ala. Banyak. Dia pergi buat fondok di Mekah. Fondok dia panggil. Kalau kita Malaysia pondok. Kalau di Mekah fondok. Tu hotel lah bahasa Arab kata. Nak melabur Mekah. Gaya penampilan tu. Padahal dia penipu hang, jangan main. Jadi dalam ayat ini para jemaah sekalian, kita kena berhati-hati dengan orang ni 3 perkara. Yang pertama dia panggil husnul qaul, cakap manis, dan suka bersumpah untuk menguatkan cakapan dia. Yang ketiga, quwwatuhu fil jadal, orang ada kepetahan dalam berhujah. Orang ni berhati-hati. Sebab mu jangan tengok kata-kata dia, mu tengok apa yang dia buat. Tengok kata-kata dia, kagum kita. Hebat. Tak ada atas dunia ni orang macam dia. Betul tak? Tapi perbuatan dia zalim, rakus, tamak, hasad. Tengok perbuatan, jangan tengok orang. Pada itulah dalam bab benda baik ni, unzur man qala wala tanzur unzur ma qala wala tanzur man qala. Mu tengok apa dia cakap, jangan tengok orang yang bercakap. Kita kadang-kadang kagum dengan orang, walaupun cakapan dia kelentung, mari ceramah sebab hebat orang, comel, pakai lawa, dia bawa hadiah palsu pun terima juga. Sebab apa? Sebab comel dia. Hati-hati tuan-tuan. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala telah dedahkan kepada kita 2 kumpulan. Kumpulan yang pertama, kumpulan yang buruk. Kumpulan yang kedua, kumpulan yang menjual dirinya untuk Allah. Ya, semoga Allah Ta'ala, kita doa Allah Ta'ala masukkan kita dalam kumpulan yang kedua, yashri nafsahu ibtigha amradatillah. Ya Allah, berilah kepada kami keredaanmu, berilah kepada kami rahmatmu, berilah kepada kami bimbingan hidayahmu, dengan kehidupan yang baik di dunia, mati dengan husnul khatimah, dan syurga syafaat Nabi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang kedua, wahwa aladul khisam. Allah gambarkan sifat munafik ini suka sangat baloh, suka sangat berdebat. Jadi biasanya orang suka berdebat ni, Allah Ta'ala tak bagi keberkatan dalam kehidupan dia. Sebab tu Nabi kata Allah sediakan syurga di tengah-tengah syurga tu bagi orang tarakal mira, orang tak sibuk berdebat walaupun dia tahu benda tu dia benar, tapi dia tak suka berdebat kecuali terpaksa. Mana kalau orang kafir cabar kita juga, kalau kita tak debat macam kita, kalau agama kita betul, itu kita kena bangkit kalau kita ada ilmu. Tapi kalau suka-suka nak berdebat, ya tak payah. Itu sifat munafik. Wa iza khasama fajara. 3,
Yang ketiga, wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathul izzatu bil ismi. Bila kita nasihat, dia bangga dengan dosa dia. Apa? Siapa awak? You siapa? Oi. Kita kalau kena you siapa ke? Lari balik dulu. Tak boleh cakap dengan orang ni. Dia bukan nak dengar kita, dia sombong. You siapa? Maka Allah Ta'ala bagi ayat ini at-tahzir min raddin nasihin, amaran daripada menolak nasihat. Jadi Allah Ta'ala gambarkan sifat munafik ni, orang yang tak mau terima nasihat. Biasanya orang Arab ni kalau dia nasihat kita, dia kata ittaqillah, takutlah ke Tuhan. Dengar belajar, tulis. Kalau orang nasihat kita ittaqillah, takutlah pada Allah, apa kita nak jawab? Tulis jawapan dia, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Untuk nasihat untuk bertakwa, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ta'ziman, kerana mengagungkan, membesarkan nasihat dengan nama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau orang perli kita tak sah. Awak takut aku ke Tuhan ke? Mu takut sangat. Biasa orang Arab ni, orang Arab, kalau dia nak tegur kita, dia kata ittaqillah. Kita dengar, kita kata jazakallah khairah, Allahumma amin, tak apa. Tapi kalau orang sombong, dia marah. Kita kata ittaqillah. Lesh, dia tanya. Dia celik mata. Dia kata, takut Tuhan. Dia kata, kenapa? Aku jahat kau? Orang suruh takut Tuhan, maka aku tak kata mu jahat. Jadi itu kesombongan, dia geng munafik, dia geng celik mata kepada nasihat yang diberi. Kita kata ini berbahaya. Yang keempat, yang keempat, wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa alimul khitam. Ayat ini dipanggil ayat akidah, isbatu ilmillahi azza wa jalla bima fi sudur. Nak menyatakan Allah Ta'ala tahu apa dalam hati kita. Jangan jadi munafik kita. Orang munafik dia tak percaya, sebab tu dia zahirkan iman, dia batinkan kufur. Tapi kita orang beriman jangan buat perangai munafik. Sebab kalau kita buat perangai lagu ni, seolah-olah kita tidak percaya kepada Allah Azza wa Jalla, tak yakin dengan Allah. Jadi hak munafik je. Jadi tiba-tiba kita nak buat perangai lagu ni juga, kita kata la. Sebab Allah Ta'ala tak suka dengan la yuhibbul fasad. Tuhan tak suka kepada orang yang buat kerusakan di atas muka bumi. Jadi kalau kita nak jadi baik, iaitulah dengan cara mana? Dengan cara kita beriman kepada Allah, taat kepada Allah Ta'ala, dengar kata Allah, maka itu yang kita nak. Jadi di akhir ayat Tuhan kata apa? Yashri nabtahu ibtigha amardhatillah. Ada orang yang jual diri dia semata-mata kerana nak mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nak sekarang ni, bila kita nak suruh Allah reda, tulis pelajar. Bila orang nak suruh Allah reda, yang pertama sekali kita kena ikhlas dalam setiap amalan kita. Ikhlasun niyah. Ikhlas niat ni tak suruh ayat korang. Cik, saya bagi sedekah dengan ikhlas pada awak. Tak payah cerita. Sebab ikhlas dalam hati. Hak kita duk tulis di sampul dengan tulus ikhlas. Itu semua tu tulisan. Yang Allah nilainya di mana? Dalam hati kita. Betul-betul ikhlas ke berlakon. Itu bahaya. Jadi itu yang kedua. Yang kedua, jualah diri kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya kita korbankan diri kita. Setelah kita ikhlas, kita kena bekerja. Aku ikhlas perjuangan, tapi tak buat kerja apa pun. Berdakwah hajat orang mari pun tak ada. Takut orang kata. Nak larang benda mungkar, benda bid'ah, benda khurafat, takut orang kata. Mana kita ikhlas apalah kita? Ikhlas diikuti dengan amal. Itu manhaj Ahlus Sunnah. Iman dan amal serentak. Yang memisahkan iman dengan amal ni siapa? Murji'ah. Golongan sekular zaman kita hari ni, ataupun golongan liberal. Orang ni yang memisahkan iman dengan amal. Saya solat walaupun saya pergi pesta. Saya solat, saya pergi Mekah walaupun saya makan rasuah. Saya bantu orang, bantu Palestin walaupun perniagaan saya penuh dengan riba. Kita kata no. Ahlus Sunnah mengatakan bahawa iman dengan amal serentak. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala curah anugerahkan kepada kita
Kita minta dengan nama Allah Ta'ala, nas'alullah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Kita minta dengan nama Allah Ta'ala yang maha indah, dengan sifat yang maha tinggi, supaya Allah Ta'ala curahkan kepada kita ikhlas. Kita sanggup jual diri kita untuk mengorbankan diri kita untuk agama Allah, untuk menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga mohon supaya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada kejahatan orang-orang yang jahat. Allahumma kfina syarrahum, Allahumma kfina syarrahum, Allahumma kfina syarrahum. Ya Allah, jagalah kami daripada kejahatan orang-orang yang jahat, sama ada jahat menyebarkan berita-berita palsu, berita-berita fitnah, ataupun jahat nak khianat kepada kita dengan pengkhianatan secara fizikal dan juga cara mental, secara maklumat dan secara apa saja cara. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah selamatkan saudara kita di Palestin, di Gaza, daripada Yahudi dan semua kuncu-kuncunya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.